Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan ketaatan dan kebaikan memudahkan makbulnya doa. Saya ulang sekali lagi, melakukan ketaatan dan kebaikan memudahkan makbulnya doa. Siapa-siapa yang kerja dengan penuh amanah, buat kerja menjalankan tanggungjawab dengan adil, kalau dia nak kenakan compound, kalau dia nak kenakan saman pada orang, dia mesti bersikap adil. Dia mesti bersikap adil. Jangan kalau orang macam ni, dia kurang sikit, dia ataupun tak diambil tindakan. Tapi kalau orang macam ni, dia ambil tindakan, dikenakan itu, dikenakan ini. Jangan macam tu. Itu yang maksud kita kata pilih-pilih bulu, pilih-pilih bulu, pilih-pilih bulu. Itulah dia. Kalau orang-orang yang macam ni, awak buat pejam mata saja, buat tutup mata, tak nampak. Sedangkan orang-orang hak macam ni pula, awak kenakan saman pada dia, kena compound pada dia. Dan kalau dah kena sekalipun, bagaikan tak ada budi bicara lagi dah. Kalau dengar orang macam ni, jangan kata budi bicara, memang berbudi sungguh. Berbudi sungguh. Kalau keadaan ini berlaku, maka kita nak pesankan supaya tolong berlaku adil. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kalau bab menetapkan hukum, Nabi kalau dalam bab ketegasan dalam undang-undang ni, Nabi serius, tak main-mainnya tuan-tuan. Walaupun darah daging sendiri, tak ada pilih-pilih. Kalau anak sendiri buat salah, tetap dikenakan hukuman. Kalau anak orang lain, dia nak kenakan hukuman itu, nak dikenakan ini. Tapi kalau anak sendiri, dia tak perasan kot, dia tak apalah, kita berikan kemaafan lah pada dia. Anak kau sayang sangat sampai tahap kalau dia buat salah kau tak hukum. Tapi kalau anak orang lain kena pada orang lain, bapa orang lain, keluarga orang lain, kau marah sangat, kau kenakan terus dia punya tindakan undang-undang semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Lau Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Tengok tu Nabi kata apa? Lau Fatimah saraqat, kalaulah Fatimah mencuri. Fatimah tu siapa? Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puteri Nabi. Nabi kata, kalau anak aku sendiri Fatimah mencuri, kalau anak Nabi perangai baik-baik semua mana ada ni, tapi nak menunjuk kata, Nabi kata, kalau anak aku sendiri Fatimah mencuri, aku sendiri potong tangan dia. Laqata'tu yadaha, aku sendiri akan potong tangan dia. Tak payah nak suruh orang lain, Sayyidina Umar ke Sayyidina Abu Bakar, aku sendiri potong tangan dia. Menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak menegaskan kepada kita, khusus bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab, pihak-pihak yang gubal undang-undang ke, yang menguatkuasakan undang-undang ke, jangan pilih bulu. Jangan macam tu. Nabi ajar ni, kita siang malam sibuk berselawat pada Nabi, takkan sekadar nakkan pahala. Kita selawat pada Nabi, selain pahala, kita nak juga ikut Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut aku, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian akan dicintai Allah. Allah akan sayang pada kamu. Bercakap tentang sifat adil ini bukan satu benda yang mudah. Saya ulang sekali lagi, sebab itu kalau bercakap tentang benda-benda berkait dengan sikap adil ini bukan satu benda yang mudah. Patutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini doa mereka tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Doa mereka tidak ditolak oleh Allah. 3 golongan ini. Siapakah 3 golongan tersebut? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan doa mereka tidak ditolak oleh Allah. Siapakah 3 golongan tersebut? Pertama, al-imamun adil. Dengar tu. Al-imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Wasaim hina yuftir, satu orang yang dia berpuasa
ketika dia nak berbuka puasa, dekat hampir nak waktu berbuka puasa, nak masuknya waktu maghrib tu, maka dia berdoa dan dia doa dan dia doa, maka doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa da'watun mazlum, doa orang yang dizalimi. Ish, takut tuan-tuan. Doa orang yang dizalimi ni doa yang Allah tak tolak kan? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kita ulang sekali lagi, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 3 doa tersebut apa dia tadi? Boleh catat balik kat ruangan komen. Apa dia? 3 golongan tu. Yang pertama, al-imamun imam apa? Imamun adil. Imamun adil, pemimpin yang adil. Dia kalau maknanya doa tu tak ditolak Allah tu, maknanya orang-orang tersebut tu adalah orang yang memang terpilih. Orang yang boleh buat perangai macam tu adalah satu benda yang bukan semua orang mampu buat. Tak semua orang mampu bersikap adil. Hatta kadang-kadang ada setengah ibu ayah pun kadang ada memilih-milih sesama anak-anak mertua, memilih-milih sesama menantu, ada. Dia tak berapa nak berlaku adil sangat. Kan, tentang anak sulung tu belajar pandai. Anak sulung belajar pandai, cerdik. Kalau di sekolah tu skor belaka, skor semua. Memang jawapan tu macam jawapan, dia panggil apa? Skema jawapan. Jawapan tu tepat sungguh, hebat. Jadi ayah ni layan anak nombor 1 tu, ya Allah, cream of the cream. Dia sayang sungguh, apa nak diberikan, teringin itu dibelikan, nak ini dihadiahkan, semua dia bagi. Bapak tu bagi sungguh. Anak tu, hak sulung tu, hak cerdik tu, kalau tak semayang pun ayah kata tak apalah, dia punya pandai dah boleh cover dia punya semayang. Apa punya bapak lah, la ilaha illallah. Ada juga bapak macam ni, kena cek suhu ni, kena cek suhu, takut demam ni. Anak tu tak semayang, anak tu melawan, anak tu sampai tahap ni mencarut, maki hamun pun bapak dia tak apalah, dia budak pandai, nanti dia tahulah nak tobat semua tu. Tapi kalau anak yang nombor 2 ke nombor 3 ke yang seterusnya, mentang-mentang anak tu dari sudut akademiknya tak berapa sangat, taklah kata kena buang sekolah, tapi mungkin sederhana sajalah, tak berapa nak dibanding dengan nombor 1 tu. Amboi buat silap sikit, dia punya marah tu melampau. Bapak tu wah apa nak jadi, marah sungguh. Jumpa jiran pun cerita, hak ni tak boleh pakai, hak ni kesiannya, tidak adilnya bapa, tidak adilnya. Sian anak macam tu kan. Saya nak beritahu satu benda je lah. Anak-anak yang dilayan secara tidak adil begitu, kelak tuan-tuan jangan hairan mahupun pelik. Kalau dia buat balik pada kita di hari tua nanti, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau anak tu soleh, dia sabar, dia tenang, dan dia boleh dia boleh counter back balik, tak apalah, ayahku dulu tak belajar aku apa, mungkin. Tapi kalau anak tu jenis ada dendam, habis tuan-tuan. Dia balas balik. Bila dia pula mengganti tempat tu, dia balas balik nanti. Jangan. Sebab itu kita dalam Islam dilarang berlaku zalim, adil pada anak-anak. Sama ada anak tu belajar cerdik ke, anak tu belajar sederhana saja ke, dia tetap anak kita yang mesti disayangi, dibelai dan diberikan hak kepadanya. Sebab itu ingat, 3 golongan tadi tu memang golongan yang hebat sangat, yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doa apa tadi? Doa imamun adil, doa seorang pemimpin yang adil. Yang keduanya adalah doa wasaim hina yuftir. Satu orang yang dia ni berpuasa dan dekat hampirnya nak buka puasa, dia menadah tangan, dia berdoa dan dia doa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah wa da'watun mazlum, doa orang-orang yang dizalimi. Mana-mana kawan-kawan yang mana yang ada hutang mana-mana dengan kawan-kawan dia yang lain ke apa, bayar balik. Kita dah janji sekian-sekian tarikh, lepas tu sengaja tak nak bayar, seolah-olah dia tu sedang dizalimi. Patut dia dapat duit dia balik yang kita pinjam dulu, bayarlah balik.
Tuan-tuan buat zalim kat dia, tuan-tuan tak bayar balik duit dia, hak dia. Bagus sangat dia bagi kita pinjam duit dulu masa kita tengah susah, kita tengah sesak, kita tengah senak. Sekarang kita sengaja tak nak bayar dia, dan dia pula waktu tu dia tengah dalam susah pula, dia perlukan duit. Kita sengaja tak nak bayar balik hutang yang hak dia tu. Dia dizalimi, saya bimbang. Saya bimbang satu lah, kalau dia tadah tangan tuan-tuan, you better watch out lah. Oh, cakap orang putih. Cakap orang putih pula ustaz, no? Dia kadang bila dia main geram tu, dia boleh cakap orang putih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan buat zalim ke orang. Jangan buat zalim ke orang. Dunia ni sementara ya. Dunia ni sekejap ya. Hari ni yang buat zalim ke orang, satu hari nanti adalah mana-mana orang lain pula buat zalim pada kita. Itu kan kehidupan. Itu kan kehidupan. Malah dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa la in asatum falaha. Apa maknanya? Allah Taala menyebutkan jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk kamu juga. Dia akan berbalik pada kita. Tuan-tuan sedekah, tuan-tuan bagi satu sumbangan, buat baik pada anak yatim, ke ibu tunggal, ke masjid, ke orang memerlukan, orang kena tindas ke apa. Kebaikan tu sebenarnya daripada sumbangan yang tuan-tuan berikan, dia akan balik pada kita balik. Dia balik pada kita semula. Kebaikan tu berupa pahala, berupa ganjaran rezeki yang Allah akan bagi, keberkatan hidup, rahmat Allah mengiringi kita. Tapi walain asatum falaha, kalau kau buat jahat ke orang, kau buat termasuk juga kezaliman pada orang lain, maka benda tu juga akan datang balik pada engkau. Orang putih kata what you give you get back. Maka bertaubatlah, insaflah. Mana-mana orang yang pernah dalam hidupnya itu, mungkin dia tak tahulah dia sedar ke dia tak sedar, dia buat zalim pada orang tu, kerana pembalasan Allah Subhanahu wa taala tu nanti lebih dahsyat kalau nak dibandingkan dengan dunia ini, keadaan di dunia ini yang sementara saja.